Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton sekalian dan para panel kita pada hari ini. Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ke pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Megah berarak, indah bermalam, di pupuk bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat malam, awal bismillah pembuka bicara. Baiklah, sebelum kita meneruskan sembang santai pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dua orang panel kita yang sangat berpengalaman dan berilmu. Pertama sekali, yang bertudung seperti warna saya ni, dia senyum manis itu, diperkenalkan Hajah Sharifah Azizah daripada Pertubuhan Wanita Bersatu Kuala Kangsar. Hajah Sharifah Azizah boleh berikan satu dua kata sikit, kenalkan diri ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari kerana sudi menjemput saya pada kali ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat saya bersama dengan sahabat-sahabat sekalian untuk mengupas lebih lanjut mengenai tajuk kita pada hari ini yang pada pendapat saya sangat menarik. Saja. Ya, betul. Nanti kita akan kupas isu ni sangat menarik ya. Sebab itu panel kedua kita diperkenalkan Cik Siti Nur Aisyah binti Hamidi, iaitu seorang pengurusi Persatuan Siswa Guru Islam daripada IPG Kampus Ilmu Khas. Cik Siti Nur Aisyah boleh beri satu dua kata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Okey, seperti yang telah diperkenalkan sebentar tadi oleh pengerusi majlis, saya Siti Nur Aisyah binti Hamidi yang merupakan siswa guru IPG KIK dan saya berkecimpung dalam Persatuan Siswa Guru Islam IPG KIK. Selama sekarang saya berada pada SEM 4 dan saya telah berkecimpung dalam persatuan ini selama 2 tahun setengah. Jadi untuk malam ni, ya betul, Alhamdulillah. Jadi untuk malam ni, saya akan memberi ya. Okey, baiklah. Jadi malam ni saya akan memberi sedikit pandangan dan juga idea-idea yang telah saya buat lebih kurang macam research lah untuk tajuk yang akan kita bentangkan ini. Jadi insya-Allah dengan izin Allah saya akan memberi sedikit sebanyak maklumat yang telah saya pelajari. Terima kasih lagi sekali. Okey, baiklah, saya percaya dua-dua panel kita pada hari ini sangat banyak pengalaman dan pengetahuan. Jadi saya rasa kita teruskan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu tajuk kita dengan kedudukan wanita dalam Islam. Islam adalah agama rahmatan lillahi alamin. Islam diturunkan bagi menyempurnakan akhlak manusia serta mengatur tujuan hidup dalam Islam supaya menjadi lebih harmonis dan damai. Begitulah kehadiran Islam untuk membaiki darjat dan perlakuan manusia terhadap wanita. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menjelaskan kedudukan wanita dalam Islam sama dengan lelaki. Begitulah kehadiran Islam untuk membaiki darjat dan perlakuan manusia terhadap wanita. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menjelaskan kedudukan wanita dalam Islam sama dengan lelaki. Kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berfirman Allah SWT yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu
daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramal mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Islam membawa satu perubahan besar dan sangat signifikasi terhadap status wanita sebelum kedatangan Islam. Wanita sebelum kedatangan Islam sebelum ini, wanita ini dipandang hina, betul tak? Namun setelah usaha Islam ni mengangkat darjat wanita, sekarang ni kita lihat timbul pula beberapa isu yang menyebabkan wanita ini dipandang sending atau dipandang rendah daripada masyarakat sekeliling, terutama daripada bukan agama Islam itu sendiri. Baiklah, saya akan tayangkan sebuah video ini yang menunjukkan umat Islam sendiri mempermainkan kaum wanita ini. Susulan tindakannya berpakaian wanita dan lengkap bertelekuk ketika menunaikan umrah. Namun Nur Sajat dilihat kalis dengan kecaman tersebut dan tetap tenang meneruskan kehidupannya seperti biasa. Kita lanjutkan dengan topik kali ini. Kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Masih lagi berada di Mekah, Sajat ada berkongsikan videonya di Instastory dilihat sedang menangis ketika mencium Kaabah. Menerusi video tersebut, kelihatan Sajat mengenakan jubah wanita dan tudung serba putih. Video yang sepatutnya dapat meraih simpati, namun apa yang terjadi, rata-rata netizen tak terkesan dengan video tangisan dan cium Kaabah yang dikongsinya itu. Menerusi beberapa foto yang dikongsikan, Sajat turut menitipkan doa memohon keampunan Allah atas segala dosa yang dilakukan sebelum ini. Terdahulu Sajat berkata isu atau caranya berpakaian adalah urusannya dengan Allah. Apa yang penting adalah niatnya kena untuk menunaikan umrah dan berjumpa dengan pencipta. Itu adalah sedikit sebanyak rakaman yang boleh ditunjukkan bahawa seorang lelaki, iaitu seperti yang kita tahu, Sajat ini sebenarnya adalah seorang lelaki dengan nama sebenarnya Muhammad Sajat bin Kamaruzzaman. Jadi kita dapat lihat lelaki ini dia mempermainkan kaum wanita menjadi seperti seakan-akan seorang wanita. Namun dengan perbuatannya itu dia telah melakukan sesuatu perkara yang dimungkar oleh Allah. Jadi dengan itu saya mahu menjemput Hajah Sharifah Azizah untuk memberikan sedikit pandangan beliau terhadap video yang ditayangkan sebentar tadi. Dipersilakan Hajah Sharifah Azizah. Mengenai video yang dimuat oleh pengisi majlis tadi, Masya Allah, Subhanallah min zalik. Semoga kita dijauhkan daripada perkara seperti itu dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Bagi saya, isu Sajat ni berdasarkan video tadi, dia cakap niat dia untuk ke umrah adalah menunaikan ibadat. Tapi dengan cara dia macam tu, saya rasa itu adalah salah satu perbuatan yang salah. Bagi saya, isu mengenai saudara tersebut tidak pernah tamat. Seperti cendawan tumbuh selepas hujan, sentiasa ada sahaja isu dia. Ya, saya tidak nafikan bahawa isu ini sangat tidak menghormati agama kita yang suci ini. Beliau sangat berani untuk berpakaian seperti wanita dan berjalan megah di muka bumi
Allah di tanah suci, di tanah haram dengan pakaian dan perlakuan sedemikian. Macam kita tengok video tadi, dia pakai menyerupai wanita dengan tudungnya, dengan bajunya. Allah menyatakan bahawa kejadian manusia merupakan sebaik-baik ciptaan Allah sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Jadi selepas kita dengar Allah berfirman dalam ayat At-Tin, persoalan saya, apakah perlu beliau untuk memakai seperti yang sedemikian yang di dalam video tersebut. Okey, seperti yang kita tahu, hukum lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya dengan cara perbuatan sama ada dengan pengambilan hormon atau membuat pertukaran jantina adalah haram. Dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah, hal ini berdasarkan hadis yang saya jumpa, yang saya dapatkan, yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah melaknat perempuan yang membuat tatu, yang diminta membuatnya, yang mencabut bulu muka dan yang mengasah gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Kenapa pula aku tidak mencerca mereka yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, sedangkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan firman-Nya yang bermaksud, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kami, maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukan, maka penuhilah perangannya. Rasulullah sendiri melarang lelaki menjadi wanita kerana ada asbabnya. Contoh yang saya boleh bagi berdasarkan video tu, andai kata Islam ni benarkan lelaki mengubah jadi wanita, jadi siapa yang boleh melahirkan anak? Contoh, saudara yang dalam video tadi kahwin dengan seorang lelaki, siapa yang perlu beranak? Okey, itu persoalan saya. Betul tu. Melawan fitrah ya. Ya, dah berlawanan fitrah. So macam mana kita nak tambahkan lagi kita punya Nabi Muhammad punya saudara keturunan. Nak jadi wanita ini bukan perkara yang mudah, apatah lagi nak menjadi seorang isteri. Tambahan lagi yang paling berat adalah menjadi seorang ibu. Okey, kat sini saya nak ceritakan sedikit mengenai martabat wanita pada zaman Rasulullah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan apabila dikhabarkan kepada seseorang daripada mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita. Sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati, ia bersembunyi daripada orang ramai kerana berasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang peroleh anak perempuan, sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina atau ia menanamnya hidup-hidup di dalam tanah? Ketahuilah sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Dalam surah ni Allah sendiri berfirman pada zaman, bayangkan zaman jahiliah dulu, anak-anak kecil, bayi yang baru melihat dunia terus ditanam atas alasan mereka hanya adalah perempuan atau wanita. Tak wajar perkara itu. Belum tumbuh besar sudah mereka anggap bahawa bayi tersebut membawa malang kepada kehidupan mereka. Bayangkan baru lahir tiba-tiba dah dianggap malang. Kita tak tahu lagi masa depan dia macam mana. Tapi masyarakat dah anggap bayi ini pembawa malang kepada kehidupan mereka, kepada masyarakat mereka. Sungguh zalim perbuatan yang mereka lakukan. Jadi Allah berfirman lagi, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya kerana dosa apakah yang dia dibunuh. Surah At-Takwir ayat 8 hingga 9. Kat sini Allah pun
menjadi tertanya kenapa pada masyarakat jahiliah melakukan perkara semacam. Pada zaman jahiliah, wanita tidak diberikan warisan kerana harta itu hanya untuk lelaki. Wanita ni dia dianggap seperti barang yang boleh dijual beli dan diwariskan. Bayangkan betapa rendahnya martabat wanita pada zaman jahiliah dulu. Seperkara lagi, wanita pada zaman jahiliah ini, apabila suaminya meninggal dunia, si isteri boleh diwariskan kepada orang lain sama seperti hartanya. Diorang jadikan wanita ni seperti barang yang boleh dijual beli. Wallahualam. Dengan itu, Allah turunkan ayat surah Ali Imran, ayat 195. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan daripada setengahnya yang lain. Kat sini Allah angkatkan martabat wanita ni menjadi tak adalah saya cakapkan lebih pada lelaki, tapi sama apabila mereka melakukan ibadat. So, jika lelaki melakukan ibadat semikian, wanita melakukan demikian, so martabat mereka, diorang punya apa yang amal yang dia lakukan, Allah pandang sama, tak ada perbezaan. Begitu juga dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud wanita itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab terhadap kepimimpinannya. Nampak kat situ saya lupa cakap, hadis tersebut adalah hadis riwayat Bukhari. Dekat situ Rasulullah juga mengangkat wanita ni di mana wanita ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dia wanita ni bertanggungjawab tentang kepimpinannya dalam rumah tangga. So Nabi Muhammad pun mengiktirafkan wanita sebagai mengangkat martabat wanita dalam rumah tangga dengan kepimpinan mereka. Okey, dekat sini kita boleh lihat daripada hadis-hadis yang saya bagikan, firman Allah dan Rasulullah juga telah angkatkan martabat wanita ni lebih tinggi daripada zaman jahiliah dulu. Kalau kita tengok dulu, wanita sering ditindas-tindas, tapi sekarang alhamdulillah wanita boleh hidup dengan aman, dan mereka juga melakukan rutin harian seperti orang lelaki. Ada sekarang wanita yang dah berkejaya, wanita yang masih jadi suri rumah, tapi diorang boleh melakukan pelbagai aktiviti. Okey, itu sahaja perkongsian saya mengenai video tersebut. Kita kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Hajah Sharifah Azizah. Dapat disimpulkan bahawa pada zaman jahiliah dahulu berapa teruknya kaum wanita ini ditindas. Bayi-bayi perempuan ditanam hidup-hidup, wanita tidak diberikan warisan harta, dan wanita ni selepas kematian suami dia boleh pula diwarisi oleh lelaki lain macam harta mereka. Jadi dapat dilihat selepas kedatangan Islam ni, martabat wanita ni telah diangkat oleh Allah SWT. Dilihat betapa Islam ini memelihara kaum wanita. Jadi selepas datangnya isu sajak ni, dia seolah-olah mempermainkan kaum wanita. Jadi saya nak minta pula pendapat Cik Siti Nur Aisyah, apakah kesan yang akan datang berdasarkan isu-isu sajak yang telah ditayangkan tadi? Apa pendapat Cik Siti Nur Aisyah? Okey, baiklah. Saya tak boleh memberi pendapat kerana ini berkaitan dengan hukum syarak. Hukum syarak ni bukan pendapat mana-mana ustaz. Tapi hukum syarak ni dia memang dah tertulis siap-siap. Ustaz ni dia je sampaikan saja. So kita berbalik kepada soal jantina itu sendiri. Kalau seseorang itu lelaki, dia perlu berpakaian seperti lelaki. Sama ada dia pergi menunaikan umrah, haji, ataupun dia pergi mall, My Town, ataupun dia berada di IPG KIK sendiri. Kalau dia perempuan, dia wajib berpakaian seperti perempuan. Bila lelaki berpakaian seperti perempuan, maka ni dah jatuh dosa besar. Allah Ta'ala melaknat laki-laki yang meniru pakaian perempuan.
Okey, baiklah. Manusia ni ada dua jenis. Manusia yang normal ni lelaki dan perempuan. Tapi ada juga yang ketiga, iaitu istimewa, iaitu khunsa. Ada kedua-dua kemaluan. Ini yang Allah jadikan, bukan kemaluan yang dia buat dekat Thailand, dia buat dekat Rantau Panjang ke mana-mana. Ni Allah yang jadikan, maksudnya dia istimewa dekat. Jika kemaluan laki-laki yang berguna, kemaluan perempuan yang tidak berguna, ini bermakna khunsa wadah lelaki yang wajib berpakaian, berkelakuan, berperwatakan seperti lelaki. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau sebaliknya dia perlu berpakaian seperti perempuan, berperwatakan seperti perempuan dan kelakuannya semua seperti seorang perempuan. Individu ini perlu disahkan oleh pakar perubatan, adakah dia lelaki ataupun perempuan. Jika individu terbabit adalah khunsa, perlu disahkan dia khunsa wadah laki-laki atau wadah perempuan. Dan dia menggunakan hitam putih dalam kehidupannya seperti perlakuan, perwatakan yang setelah saya cakapkan tadi. Dia gunakan hitam putih tersebut dalam kehidupannya dan dia lelaki atau perempuan. Dan jika dia khunsa muskil, iaitu tidak ada tanda-tanda lelaki atau perempuan, dan jika dia khunsa, maka kodi akan mengeluarkan perintah sama ada dia boleh mengerjakan umrah ke arah wanita atau lelaki. Jadi jika dia melanggar atau menyalahi apa-apa yang digariskan dalam konsep jantina tadi, maka masuk dalam hadis Allah laknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. Okey, baiklah. Kalau melalui apa yang telah saya kaitkan dengan jantina ini, melalui perkongsian rakaman video yang telah dikongsikan oleh puan moderator, terdapat beberapa kesan-kesan ataupun macam dia akan menjadi macam mana nak cakap, dia akan menjadi punca kepada individu-individu lain. Sebab ini berkemungkinan akan menjadi akan menjadi ikutan individu lain. Kalau tengok dia buat dosa besar sebegini, namun dia tak memberi impak kepada contohnya perniagaannya, kehidupannya. Jadi orang luar nampak perniagaannya berlangsung seperti biasa, dia macam tak ada kesan-kesan negatif yang telah menimpa beliau. Jadi berkemungkinan individu-individu lain ini akan mengambil mudah perkara-perkara sebegini. Okey, saya kaitkan dengan surah Al-Mulk ayat ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum, sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya, sentiasa mereka tidak melihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Okey, dekat sini walaupun tak beri kesan kepada individu terbabit, namun Allah sentiasa ada dan Allah itu maha melihat. Seperti yang kita semua tahu, Allah tu maha segala-galanya. Walaupun dia berbuat sedemikian di tanah suci, yakni tempat yang tiada masyarakat Melayu di sekeliling. Macam kalau dia buat perkara ni dekat, contoh dia buat dekat Kuala Lumpur, mungkin masyarakat sekeliling akan terus direct untuk tegur dia. Tapi dia buat dekat tanah suci, jadi masyarakat dekat sekeliling pun tak boleh nak buat apa sebab bukan berada di kawasan tersebut. Jadi, namun tak faham pula mereka rakyat di Mekah tu tak tahu jantina sebenar Sajak ni. Betul. Kerana dia berpakaian seperti wanita, so dekat sini dia tutup aurat. Contoh macam kalau kita boleh nampak dalaman dia, kita boleh tahu, tapi ni berkenaan dengan luaran dia. Okey. Namun dia perlu mengetahui bahawa Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Okey, kita beralih kepada kesan individu tersebut kepada wanita lain semasa individu terbabit berada di tanah suci. Baiklah, saya kaitkan dengan semasa kita mengambil wuduk. Macam yang kita tahu, kalau macam perempuan, kita berada di bilik mengambil wuduk dan kita akan buka tudung dan untuk mengambil wuduk dengan sempurna, dan kita akan bagi air itu kena kepala dan sebagainya. Jadi dekat dalam tempat yang sama, kalau macam Sajat, orang tak tahu yang dia tu lelaki yang sebenar. Jadi berkemungkinan
dekat tempat tu akan ada yang ternampak aurat dan sebagainya. Pakaian dia yang seperti perempuan menjadikan wanita lain ni dia tidak tahu akan hal tersebut. Jadi berkemungkinan saya kaitkan semasa melakukan ibadah dekat tanah suci akan ada yang bersentuhan. Macam kita tahu dekat tanah suci tu dia terlampau ramai orang. Jadi perkara-perkara sebegini seperti terlanggar dan sebagainya akan tersentuh antara satu sama lain. Benda ni akan terjadi secara sedar ataupun tidak sedar. Sebab terlampau ramai. Kalau kita duduk dekat tempat crowded pun kita kena jaga macam kita punya ni lah, seperti yang kita tahu. Perkara-perkara ni nampak remeh tapi perkara-perkara ni yang menjadi kita perlu mengetengahkan lah supaya kita tidak melakukan dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin itu sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya lontarkan kepada semua ahli-ahli panel yang hadir pada malam ini. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Siti Nur Aisyah sudi berkongsi pendapat beliau atau komen tentang isu sajat sebentar tadi. Dapat disimpulkan bahawa tentang isu sajat ni bukan dia memberi kesan buruk kepada dirinya sahaja sebab dia dimukai oleh Allah, tetapi dia turut memberi kesan kepada wanita-wanita lain yang berada di sekelilingnya sewaktu melakukan ibadat di tanah suci. Firman Allah SWT dalam surah Fuzilat ayat 71, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain. Mereka mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada berbuat kemungkaran, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Dapat dilihat lelaki dan wanita ni masing-masing mempunyai tanggungjawab masing-masing. Dia mempunyai hak yang sama dalam menegakkan syariat Islam. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 124, barang sesiapa yang mengerjakan amal soleh baik lelaki ataupun perempuan sedang ia orang beriman, maka mereka masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiayai walau sedikit pun. Jadi Astaghfirullahaladzim. Kat apa? Teruskan dengan jadi. Jadi kita lelaki dan perempuan ni perlulah memainkan peranan masing-masing. Lelaki sebagai pelindung kepada perempuan, tugasnya untuk mencari rezeki. Perempuan untuk pula bertanggungjawab untuk menjaga dia punya menjaga tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, sebagai seorang hamba Allah, sebagai tanggungjawabnya sebagai pemimpin urusan rumah tangga, dan tanggungjawab dia sebagai pendidik generasi akan datang. Jadi lelaki tu pula janganlah dia ambil kesempatan dia mengambil kesempatan dengan mengubah dirinya pula untuk menjadi seorang perempuan, sedangkan Islam lelaki dan perempuan ni telah mempunyai tanggungjawab dia masing-masing. Wanita juga hamba Allah yang perlu menunaikan tanggungjawab yang telah digariskan oleh Allah. Hanya keimanan dan takwaan kepada Allah menjadi bekalan di hari akhirat nanti. Berbeza dengan agama lain, Islam tidak memburuk-burukkan kaum wanita. Islam memerintahkan supaya kita memuliakan wanita. Jadi baik lelaki dan perempuan, mari kita sama-sama menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Larangan Allah. Saya apa dia? Okey, masuk kesimpulannya, semua mempunyai Kesimpulannya semua mempunyai tanggungjawab masing-masing. Jadi marilah kita memfokuskan diri kita untuk beribadat kepada Allah, dan kita melakukan segala suruhan Allah, tinggalkan larangan Allah supaya tidak
mewujudkan kemungkaran Allah terhadap diri kita maupun terhadap negara kita. Jadi masa sangat menceburui kita. Banyak lagi kita nak sembah sebenarnya, kita nak katakan. Jadi dengan itu saja, masa pun telah cukup 30 minit sembah santai kita pada malam ini. Jadi saya nak ucapkan terlebih dahulu, saya nak ucapkan kepada panel kita, Hajah Sharifah Nur Azizah dan juga Cik Siti Nur Aisyah, kerana sudi bersama kita pada malam ini untuk berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai tajuk kita pada malam ini. Jadi dengan itu sahaja sembah santai pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.